Identiti sebenar lelaki Korea Utara maut diserang hanya akan diketahui sebaik bedah siasat selesai. Perhimpunan RUU 355, polis luluskan permit dengan bersyarat. Salah guna profesyen, 7 doktor ditahan SPRM. Assalamualaikum dan salam hormat. Ini N5 edisi Rabu 15 Februari bersama saya Norlela Muhammad Nur. Juga seperti biasa menyusul lintas langsung negeri-negeri dengan laporan dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Kemudian kita akan ke Kota Kinabalu bersama Emran Azmi Rosli, diikuti ke Terengganu bersama Nur Aini Sulong. Segmen lintas langsung kita akan akhiri bersama Anas Maknur langsung dari Johor. Semuanya seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam N5. Identiti sebenar lelaki Korea Utara yang mati selepas diserang di lapangan terbang antarabangsa KLIA-2 hanya akan diketahui sebaik bedah siasat selesai. Ketika ini, polis belum boleh mengumumkan perkembangan kes bagi mengelak siasatan terganggu. Ketua Polis Selangor Datuk Seri Abdul Samad Mat yang dihubungi RTM mengesahkan setakat pukul 2.30 petang tadi proses bedah siasat di Hospital Kuala Lumpur masih berjalan. Setakat ini polis belum boleh mengesahkan identiti mangsa sebagai abang tiri Presiden Korea Utara. Postmortem sedang dijalankan di Hospital Kuala Lumpur. Itulah biarlah kita kesahkan buat kita boleh kesahkan dia siapa. Kita semua seperti mana yang ID dekat kita umumkan identiti dia berdasarkan kepada pasport yang ditemui. Polis turut menyiasat sama ada suspek masih berada di Malaysia atau telah ke luar negara. Kes dirujuk mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana bunuh. Sementara itu, laporan bedah siasat untuk mengetahui punca sebenar kematian lelaki warga Korea Utara terbabit dijangka selesai hari ini. Bedah siasat dijalankan sejak awal pagi tadi di Hospital Kuala Lumpur. Bagi mengetahui perkembangan terkini, kita bersama wartawan Dian Fatihah Maknoh di lokasi. Jadi silakan Dian. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri dan perkembangan dari Hospital Besar Kuala Lumpur HKL. Proses bedah siasat seorang lelaki Korea Utara Kim Jong-nam masih dijalankan di Institut Perubatan Forensik Negara HKL dan proses bedah siasat dijangka selesai pada hari ini. Dan apa yang dapat saya rangkumkan dari pagi tadi, sebaik mayat Kim Jong-nam tiba dari Hospital Putrajaya, kelihatan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Amar Ishar Singh tiba di sini pada pukul 10.50 pagi tadi. Dan bagaimanapun beliau tidak bertemu dengan media dan beredar 10 minit kemudian. Dan manakala tengah hari tadi beberapa kenderaan dari kenderaan rasmi Kedutaan Korea Utara tiba di sini dan mereka beredar dari pekarangan unit perubatan forensik negara HKL ini pada pukul 4.46 petang tadi. Dan untuk makluman, mangsa Kim Jong-nam merupakan abang tiri kepada Presiden Korea Utara Kim Jong-un dan dipercayai beliau diserang seorang wanita di aras pelepasan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA-2. Dan ketika kejadian, mangsa dikatakan menunggu untuk berlepas ke Macau selepas masuk ke negara ini pada 6 Februari lalu. Dan berdasarkan laporan awal, mangsa sebelum itu mendapatkan bantuan petugas di lapangan terbang di aras 3 KLIA-2 sebelum meninggal ketika dalam perjalanan ke Hospital Putrajaya. Dan saya kira sehingga itu dulu laporan dari lokasi. Untuk itu kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Dian dengan laporan itu tadi. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali pada itu menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan polis bagi tujuan siasatan termasuk kemungkinan mangsa menggunakan pasport palsu. Menurutnya, lelaki warga Korea Utara terbabit masih belum melepasi kaunter pemeriksaan imigresen di KLIA-2 ketika mangsa didapati maut. Yang pastinya, apabila disebutkan tentang keadaan penyiasatan dijalankan,
keberadaan dia. Contohnya, adakah dia telah melepasi counter immigration misalnya. Yang kematian itu berlaku tidak melepasi counter immigration. Tidak. Dia berlaku di hadapan lagi. Kemudian dalam soal pasport yang dikatakan sama ada palsu atau tidak, nama dia sebagainya telah dijalankan. Dan Ketua Polis Negara pun telah memberikan pernyataan yang berhubung perkara itu. Beliau bagaimanapun memaklumkan tidak boleh mengulas lanjut mengenai kejadian itu kerana masih dalam siasatan polis. Hasil siasatan dan sebarang maklumat berkaitan hanya boleh dilakukan Ketua Polis Negara. Datuk Mustafa sebelum itu membuat tinjauan pendaftaran kad sementara pekerja asing atau Enforcement Card (ICAD) di Putrajaya. Berita mengenai kematian lelaki terbabit menjadi tumpuan media tempatan dan antarabangsa apabila mangsa dikatakan sebagai abang tiri kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan kawalan ketat yang diberikan termasuk 4 kenderaan pengiring polis ketika mayat mangsa dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL dari Hospital Putrajaya bagi tujuan bedah siasat pagi tadi turut menjadi tanda tanya. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Abdul Aziz Ali juga dilihat berada di dalam sebuah daripada kenderaan itu. Diiringi kenderaan polis, van putih yang membawa mayat mangsa dilihat bergegas keluar kira-kira pukul 8.55 pagi bagi mengelak puluhan wakil media yang berkumpul di Jabatan Forensik Hospital itu sejak petang semalam. Sumber hospital memberitahu pakar Hospital Putrajaya memutuskan pemindahan itu memandangkan HKL mempunyai lebih banyak kemudahan selain ruang lebih besar bagi tujuan bedah siasat. Sementara itu, di Institut Perubatan Forensik Negara IPFN HKL, beberapa kenderaan rasmi Kedutaan Korea Utara dilihat mula memasuki perkarangan hospital sejak pukul 12.30 hari tadi. Beberapa anggota polis turut ditugaskan berkawal bagi mengelak kesesakan trafik dan sebarang kemungkinan tidak diingini. HKL turut menjadi tumpuan lebih 50 petugas media tempatan dan asing yang berkumpul sejak awal pagi untuk mendapatkan maklumat terkini. Kim Jong Nam dilaporkan meninggal dunia Isnin lalu ketika dibawa untuk mendapatkan rawatan ke Hospital Putrajaya dari KLIA 2. Mangsa sebelum itu dikatakan ingin menaiki penerbangan ke Macau selepas tiba di Malaysia sejak 6 Februari. Bagaimanapun, kerajaan Korea Selatan mengesahkan identiti mangsa sebagai Kim Jong Nam, abang tiri kepada Kim Jong-un. Jurucakap Kementerian Penyatuan Korea Selatan, Jong Jun-hee, bagaimanapun berkata, siasatan lanjut mengenai punca dan motif pembunuhan masih dijalankan pasukan polis Malaysia. Seoul akan turut memantau sistem keselamatan yang membabitkan individu yang didakwa Pyongyang sebagai pembelot dan pertukaran pegawai antara selatan dengan utara. 정부는 이 지금 살해된 인물이 김정남이 확실시 된다라고 판단을 하고 있습니다. 그리고 말레이 정부는 특정하진 않았습니다. 지금 조사 중인 사항이라서 좀 더 자세한 것은 나중에 관련국 정부가 발표한 다음에 있어야 될 일이고요. 정부는 긴밀하게 말레이시아 정부와 협조할 것이다라고까지만 말씀을 드리겠습니다. Jong Jun-hee berkata, siasatan mengenai individu yang didakwa berpaling tadah sangat perlu berikutan beberapa siri insiden pembunuhan serupa yang berlaku sebelum ini. Antaranya membabitkan pembunuhan Lee Han-yong yang merupakan anak saudara lelaki kepada isteri pertama bekas pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Lee Han-yong ditembak mati di apartmennya di luar Seoul pada 1997. Dan sementara itu, Agensi Perisikan Korea Selatan menyifatkan pembunuhan Kim Jong Nam sebagai tindakan paranoid pemimpin tertinggi Korea Utara itu. Anggota Jawatan Kuasa Perisikan Kebangsaan Kim Yong-ki juga mendakwa Pyongyang telah merancang melakukan pembunuhan tersebut sejak sekian lama dan 2 pembunuh wanita yang terbabit membunuh Kim Jong Nam turut dipercayai masih berada di Malaysia. 지속적으로 암살 기회를 엿보면서 준비하고 있었고 결국 오랜 노력의 결과로 이번 암살이 실행된 것으로 보입니다. 따라서 암살 타이밍은 특별한 의미가 없고 오랜 스탠딩 오더가 집행된 것으로 분석됩니다.
또한 김정남이 자신의 통치에 위협이 된다는 계산적 행동보다는 김정은의 그 편집광적 성격이 반영된 것으로 평가됩니다. Pengerusi agensi risikan terbabit Lee Chae-woo turut memberitahu ahli keluarga Kim Jim Nam mendapat perlindungan daripada kerajaan China. Kita ke berita seterusnya. Polis memberi kelulusan kepada penganjur perhimpunan RUU 355 untuk mengadakan perhimpunan aman di Padang Merbok Sabtu ini bermula pukul 3 petang hingga 12 tengah malam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ICP Muhammad Syukri Kaman berkata, penganjur dan peserta perhimpunan itu perlu mematuhi peraturan Akta Perhimpunan Aman 2012. Sehubungan itu, pada hari tersebut, Dataran Merdeka dan sebahagian Jalan Parlimen akan ditutup mulai 8 pagi hingga 12 tengah malam. Sementara itu, di Kelantan, Timbalan Menteri Besarnya Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah memaklumkan Ahad ini 19 Februari diisytihar sebagai cuti peristiwa sempena Perhimpunan RUU 355 Sabtu ini. Perkara tersebut diputuskan dalam mesyuarat Exco hari ini. Pada 24 November 2016, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang membawa usul rang undang-undang persendirian iaitu Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Pindaan 2016 di Dewan Rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pulau Pinang menahan 7 doktor yang menyalahguna profesen dalam operasi cergas semalam. Ketujuh-tujuh doktor itu disyaki meluluskan borang permohonan pemeriksaan perubatan bagi tujuan memperbaharui lesen kenderaan pengangkutan awam PSV tanpa melakukan sebarang pemeriksaan terhadap pemohon. Menurut pengarah SPRM Pulau Pinang, Datuk Abdul Aziz Aban, 6 pemilik klinik swasta dan seorang doktor yang sedang berkhidmat di hospital kerajaan itu masing-masing ditahan di lokasi berlainan kira-kira pukul 3 petang. Kami telah menyerbu 7 klinik yang terletak di Bukit Mertajam, Batu Feringgi, Pekan Lama, Gelugur dan Perai serta 2 premis milik runner lah. Beberapa borang pemeriksaan perubatan, resit dan cop palsu yang digunakan dalam kegiatan dijalankan turut dirampas. Turut ditahan seorang wanita dipercayai pembantu salah sebuah klinik dan 2 individu lelaki. Kesemua mereka berusia dalam lingkungan 32 hingga 74 tahun dibawa ke Mahkamah Majistret Georgetown untuk perintah reman. Ketua Polis Johor Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Mohamad mendedahkan lebih 60 anggota polis berpangkat rendah terbabit penyalahgunaan dadah sepanjang tahun lalu. Kebanyakan mereka mengambil dadah sintetik khususnya syabu dan ketamin. Jelas Datuk Seri Wan Ahmad, semua kes dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut dan penggantungan kerja akan dibuat sekiranya mereka dituduh di mahkamah. Lembaga kita ada bersidang dan rasanya 7 orang telah kita ambil tindakan buat kerja. Kita perengkat-perengkat lah ya, bukan sekaligus kes berlainan. Lembaga yang kita lantik untuk lembaga tata tertib. Kesemua anggota terbabit dikesan positif dadah hasil pemeriksaan air kencing secara mengejut di setiap jabatan dan ibu pejabat polis daerah. Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin ditemui media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan IPK Johor di Johor Bahru. Akibat merusuh di Stadium Negeri Batu Kawan minggu lepas, 4 penyokong pasukan bola sepak Pulau Pinang dihadapkan ke Mahkamah Majistret Jawi Nibong Tebal Pulau Pinang. Majistret Syamsul Azwa Martaza menjatuhkan hukuman denda RM7,000 dan penjara 2 minggu dari tarikh ditangkap terhadap kesemua tertuduh selepas mereka mengaku bersalah. Muhammad Syahrin Abdullah 19 tahun, Hafizi Harun 31 tahun, Muhammad Faizrul Iqmal Zulkifli 20 tahun dan Abu Halim Yusof 19 tahun didakwa secara bersama melakukan kesalahan itu pada 11.30 malam 11 Februari lalu selepas perlawanan antara Pulau Pinang dan Sarawak. Mereka didakwa mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.
Sementara itu, tertuduh ketiga, Muhammad Fazrul Ikmal, turut dituduh memiliki bahan letupan pada hari, masa dan tempat yang sama. Fazrul mengaku bersalah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dia dihukum penjara 2 minggu dari tarikh ditangkap dan denda RM6,000. Tempoh tahanan reman ke atas seorang pengarah agensi kerajaan yang disiasat berkaitan dakwaan penyalahgunaan jawatan dan kedudukan melibatkan kontrak agensi itu dilanjutkan 7 hari lagi bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Syajara Dudur Abdul Rahman di Mahkamah Session Shah Alam, Selangor. Pengarah agensi kerajaan itu tiba di mahkamah kira-kira pukul 10.20 pagi diiringi Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Selain itu, Magistrate Syajara Dudur turut melanjutkan tempoh reman 7 hari lagi ke atas seorang kontraktor berusia 41 tahun yang juga ditahan kerana dipercayai menerima kontrak daripada pengarah terbabit. Pada 8 Februari lalu, pengarah tersebut ditahan di sebuah hotel di Sepang kerana disyaki menyalahgunakan jawatan. Beliau juga didapati menggunakan kedudukannya bagi menganugerahkan projek membekalkan peralatan untuk agensinya kepada beberapa kontraktor. Siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Jika sampai kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun atau denda RM10,000 atau 5 kali ganda suapan mengikut mana yang lebih tinggi. Semua majikan diminta tampil mendaftarkan pekerja asing tanpa izin parti untuk program kad sementara atau Enforcement Card (e-Card) yang berkuat kuasa bermula hari ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali menjelaskan program tersebut tidak akan dilanjutkan lagi tempohnya selepas ini dan tindakan tegas akan diambil terhadap parti yang tidak mendaftar. Dan kad ini akan berlangsung sah tempohnya sehingga 15 Februari 2018. Selepas daripada tempoh itu, gerak gempur oleh Jabatan Imigresen akan dilakukan. Saya sebut tadi pendaftarannya bermula daripada 15 Februari iaitu hari ini sehingga 30 bulan Jun. Selepas daripada tarikh itu, saya tidak akan memanjangkan lagi atau melanjutkan tempohnya. Selain di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen di Putrajaya, pendaftaran e-Card juga boleh dilakukan di Jabatan Imigresen Negeri-Negeri. Sekiranya berlaku kesesakan semasa pendaftaran e-Card, Jabatan Imigresen bersedia melanjutkan operasi dan masa pendaftaran dalam tempoh tersebut selain memperluaskan kapasiti dan ruang pejabatnya bagi kemudahan pendaftaran. Seramai 400 hingga 600,000 pekerja asing dijangka akan mendaftar. Angka itu boleh mencecah sehingga 1 juta pekerja asing berdasarkan maklumat yang diterima daripada Persatuan Majikan. Datuk Mustafa menyatakannya selepas membuat tinjauan pendaftaran e-Card di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen di Putrajaya. Dan sementara itu, seramai 40 warga asing ditahan dalam satu operasi khas bersama oleh Jabatan Imigresen dengan kerjasama Jabatan Bomba pagi tadi. Operasi serentak di bawah Strategi Lautan Biru NBOS itu diadakan di kawasan perairan Tanjung Tokong dari pukul 10.30 pagi hingga 2.30 petang. 70 warga asing diperiksa dan 40 daripadanya ditahan kerana menyalahgunakan pas lawatan sosial. Operasi itu bertumpu di kawasan pulau buatan manusia, kapal-kapal dan pejabat pengurusan kontraktor yang menempatkan warga asing ini. Operasi bersepadu kali pertama ini turut menggunakan 2 buah bot untuk operasi di laut. Sebelum ni kita jarang sekali turun ke laut lah. Ini merupakan pertama kalilah secara kita buat secara emboss. Logistik kita gunakan logistik daripada Jabatan Bomba dan juga kita telah membuat sewaan bot-bot daripada pengusaha bot. Semua yang ditahan akan ditempatkan di Depo Tahanan Imigresen di Juru untuk siasatan lanjut. Timbalan Pengerusi Gerakan Pulau Pinang, O Tong Keong menyifatkan tindakan Ketua Menteri Lim Guan Eng yang gemar mempopularkan ideologi selain mempolitikkan sesuatu isu untuk kepentingan peribadi sebagai tidak bertanggungjawab. Justru beliau menyelar sikap populis yang sering diamalkan pemimpin itu dan kepimpinan kerajaan negeri yang konon memperjuangkan rakyat.
Dakwa kerajaan negeri sebaliknya terus membebankan warga Pulau Pinang khususnya dalam isu pemilikan rumah mampu milik dan kawasan tambakan laut yang makin berleluasa. Ling Kuan Eng bukan setiap hari duduk di aircon, kena turun padang menghadapi masalah-masalah rakyat. Beliau mengulas tindakan provokasi terbaru Guan Eng yang mempersenda candangan meletakkan negeri Pulau Pinang di bawah pentadbiran wilayah persekutuan seperti yang disuarakan menterinya Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur baru-baru ini. Baiklah saudara, selepas ini lintas langsung dari Sarawak. Jangan ke mana-mana. Baiklah, seterusnya untuk perkembangan kerancakan menjelang PRK Donut Tanjung Datu, kita bersama Damia Cassandra Manja di sana. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Dan saudara, kita mulakan N5 dari Sarawak petang ini dengan perkembangan pilihan raya kecil PRK Dun Tanjung Datu. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita berlintas langsung ke Lundu bersama wartawan lokasi Ratna Saimin. Dan Ratna, teruskan dengan perkembangan di sana. Baik, terima kasih Damia di studio BRTM Kuching. Penduduk di kawasan Lunduk dan Sematan perlu merebut peluang yang ada khususnya dari segi ekonomi dan perniagaan. Menteri Pembangunan, Perindustrian dan Keusahawanan, Perdagangan dan Pelaburan, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelbagai usaha dilakukan kerajaan dengan mengutamakan pembangunan dan transformasi kawasan luar bandar secara berterusan dalam mengubah nasib hidup rakyat di luar bandar. Beliau menjelaskan kerajaan tidak pernah mengabaikan rakyat, malah sangat prihatin terhadap kebajikan dan sentiasa memikirkan jalan terbaik untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat. Katanya sepanjang tempoh kepimpinan bekas Ketua Menteri kelima Allahyarham Tan Sri Adnan Satem, lebih 50 dasar dan inisiatif telah dilaksanakan. Antaranya pembinaan lebuh raya Pen Borneo yang akan memberi kemudahan kepada rakyat negeri ini serta pengurangan tarif elektrik untuk kediaman, komersial dan industri. Legasi itu katanya akan diteruskan oleh Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg sekaligus memastikan kepimpinan dan kestabilan politik dikekalkan serta mengamalkan dasar mesra perniagaan yang membolehkan Sarawak menarik lebih ramai pelaburan asing ke negeri ini. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada program pemerkasaan usahawan industri makanan daerah Lunduk di Dewan Masyarakat Lunduk. Kawasan Teluk Melano dan Teluk Serabang akan dihubungkan dengan sistem janakuasa elektrik grid dari Sematan. Menteri Kemudahan Awam Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ia termasuk dalam pakej terbaru bernilai RM500 juta bagi kawasan Pen Borneo sahaja seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini. All those accessible areas should be electrified through grid. Jadi yang not the far end, we will use program SARES, Sarawak Alternative RES, Rural Electrification Scheme dari SARES. Begitu juga air. Kalau kita mau circulation daripada air daripada JKR, daripada Laku, daripada Kuching Water Board, memang menunggu masa. Setakat ini, penduduk di kawasan berkenaan masih bergantung harap dengan sumber tenaga solar dan air dari gunung. Datuk Seri Stephen menyatakan perkara itu dalam sidang media selepas pelancaran menara dan perkhidmatan telekomunikasi Teluk Melano Sematan di Sematan. Menara yang menelan kos pembinaan RM1 juta itu mampu memberi liputan di kawasan Teluk Melano hingga ke Puih. Tambahnya dengan terbinanya menara tersebut membuktikan sistem telekomunikasi telah berjaya ditingkatkan di kawasan itu hasil kerjasama rapat antara kerajaan dan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Stephen menyarankan agar diadakan dialog lebih kerap dengan pemimpin setempat bagi memastikan keperluan mereka sentiasa diketuai kerajaan. Sementara itu, Datuk Seri Stephen menyarankan agar diadakan dialog lebih kerap dengan pemimpin setempat bagi memastikan keperluan mereka sentiasa diketahui kerajaan. Ia memandangkan penduduk di kawasan Sematan telah menjadikan dialog sebagai medan bagi menyuarakan keperluan mereka. Turut hadir dalam majlis itu anak kepada calon BN Tanjung Datuk, Azizul Anwar Denan. Kerajaan sentiasa prihatin dengan kebajikan rakyat dan akan terus menganjurkan pelbagai program bagi mendekati golongan kurang berkemampuan, terutamanya di kawasan luar bandar. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, selari dengan hasrat itu, kementeriannya telah melaksanakan pelbagai program turun padang, khususnya di kawasan luar bandar bagi meningkatkan kesedaran rakyat berkenaan perkhidmatan serta kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan.
Dalam pada itu, kementeriannya menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, Jabatan Pembangunan Wanita dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara kini memberi fokus terhadap kebajikan kaum wanita, khususnya golongan ibu-ibu tunggal dan warga emas. Datuk Seri Rohani berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyempurnakan program ziarah kasih di Dewan Serbaguna Rumah Panjang Kampung Pueh, Sematan. Beliau kemudiannya menyampaikan sumbangan bantuan berbentuk makanan kering dan barangan keperluan harian kepada 77 penerima terdiri daripada golongan ibu-ibu tunggal dan warga emas dari sekitar kawasan Kampung Pueh. Hari ini memang sukalah sebab ada bantuan untuk walaupunnya sedikit tapi kami sangat menghargai. Pelbagai suka duka dilakar, dirakam dan disiarkan. Inilah peranan media cetak dan elektronik yang memainkan peranan pentingnya sepanjang musim pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu yang akan melabuhkan tirainya malam Sabtu ini. Ia bukanlah satu tugas yang mudah, bergerak hampir 100 km setiap hari hanya untuk melaporkan aktiviti dan perkembangan semasa untuk tatapan rakyat Malaysia. Inilah sumbangan para pengamal media dalam memastikan sistem demokrasi berfungsi melalui penyaluran maklumat yang tepat. Saya rasa peranan media kat sini memang sangat berkesan, terutamanya respon penduduk kampung bila kita nak jumpa, kita approach dia orang, kita jumpa dia orang suka, dia orang pun nampak kita, oh dari mana ni, dari wartawan ni. So macam interaksi antara media dengan orang sini memang mudah dan mesra lah. Penat, memang penat. Yang pulang alik kan dari Kuching ke Sematan ke Lundu sampai 2-3 hari, minyak, WNT, kereta. Tapi demi tugas, rela lah. Hampir 100 pengamal media dari pelbagai agensi akhbar dan rangkaian TV telah berkampung di Pekan Tepi Laut ini sejak 4 Februari lepas bagi memberikan laporan terperinci mengenai perkembangan PRK ini pada setiap masa. Dengan purata 5 tugasan sehari, pengamal media tetap komited dalam memberikan laporan harian yang cepat, padat dan tepat. Pekan yang dihuni lebih 10,000 orang penduduk ini menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia yang bersama mengikuti perkembangan pilihan raya kecil berikutan pemergian penyandangnya Allahyarham Tan Sri Danang Satim yang juga Ketua Menteri Sarawak ke-5. Dengan berbaki 3 hari lagi tempoh berkempen, media massa dan penyokong parti masing-masing akan menggunakan peluang ini untuk menjadikan Tanjung Datu sebuah tempat yang menarik di mata dunia. Baik, setakat ini dahulu yang dapat saya kongsikan perkembangan semasa sekitar PRK Dun Tanjung Datu. Untuk berita seterusnya kembali ke studio BRTM Kuching bersama Damia. Silakan. Baik, terima kasih Ratna untuk perkembangan di Lundu sebentar tadi. Dan saudara, setakat ini sahaja dulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kita bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Damia. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Seramai 46,461 calon atau 23.9% calon yang menduduki ujian penilaian kelas KAFA UPKK di seluruh negara pada tahun lalu berjaya mencatatkan keputusan 8A. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom, kejayaan tersebut merupakan peningkatan sebanyak 4% berbanding 2 tahun lalu yang menyaksikan 37,271 calon mendapat 8A. Bercakap pada sidang media pengumuman analisa keputusan UPKK di Kompleks Islam Putrajaya, Datuk Seri Jamil berkata pencapaian keseluruhan UPKK bagi tahun 2016 juga mencatatkan kelulusan 100% dan ia bagi 3 tahun berturut-turut. Kepada pelajar-pelajar tentunya yang telah menduduki peperiksaan, dan saya nak ucapkan juga tahniah syabas kepada mereka yang menjadi tenaga pengajar lah yang duduk di belakang tabir, dan kepada ibu bapa yang telah pun mengantar anak-anak bagi peperiksaan UPKK ini. Mulai tahun ini, murid yang menduduki UPKK 2016 boleh menyemak keputusan peperiksaan secara dalam talian di semakan.islam.gov.my. Selain pesanan ringkas My SMS 15888, calon boleh mendapatkan keputusan mulai pukul 3 petang ini di sekolah masing-masing.
Sementara itu, dua pelajar yang mendapat keputusan 8A iaitu Muhammad Uwais Muhammad Nur Azam dari Sekolah Rendah Agama Al-Furqan, Presin 11 Putrajaya dan Alia Farhana Muhammad Ilmami dari Kafa Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Presin 9 Kelungan 2 menyifatkan kejayaan tersebut hasil usaha gigih dan tunjuk ajar guru serta ibu bapa yang membimbing mereka. Saya sebenarnya tiada tips-tips istimewa. Saya cuma hadir ke kelas dan kelas tambahan yang dianjurkan oleh sekolah, dan jika saya ada beberapa soalan yang saya tidak faham, saya akan tanya kepada ibu bapa dan ustaz dan ustazah. Pada mulanya saya belajar untuk subjek sekolah pagi. Tetapi waktu sekiranya saya ada masa lapang, saya juga membuat latihan untuk UPKK. Alhamdulillah lah, maksudnya berkat kerjasama, maksudnya sokongan padu daripada guru-guru dengan kelas tambahannya, maksudnya komitmen kehadiran murid. Alhamdulillah lah kita dapat mencapai target yang harapan sekolah lah untuk 8A yang agak ramai lah, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi satu pencetus semangat kepada guru-guru dan juga ibu bapa lah, dan tahniah untuk semua lah. Seramai 99,219 calon atau 50.2% calon UPKK tahun lalu merupakan calon lelaki, manakala 98,404 atau 49.8% adalah calon perempuan. Ia melibatkan 4,469 pusat peperiksaan di seluruh negara. Seorang wanita maut ketika mengejar peragut dalam insiden di Kampung Pak Elong, Tangok, Bacok, Kelantan pukul 8.15 pagi tadi. Mangsa Siti Rohani Wahab, 54 tahun, maut di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Din Ahmad mengesahkan mengenai insiden itu, berkata difahamkan beg mangsa yang diletak di dalam raga motosikal diragut seorang lelaki tidak dikenali. Mangsa kemudian bertindak mengejar suspek sejauh 800 meter sebelum terlanggar tiang elektrik di sebelah kiri dan terjatuh. Suspek ini berdasarkan daripada keterangan saksi bebas, satu orang dengan menaiki motosikal. Jenis tak pasti, motosikal berwarna hitam. Seorang saksi, Syuhada Abdul Malik, menyatakan ketika kejadian beliau yang sedang bersarapan di kedainya melihat motosikal mangsa dalam perjalanan dari Kampung Telong ke Universiti Malaysia Kelantan UMK dihimpit seorang lelaki sebelum mangsa melanggar tiang elektrik dan terjatuh. Lepas tu bunyi macam sorok je lah. Lepas tu paling tengok motor sama motor, dia hepek ni jatuh masa. Lepas tu kita tengok mula-mula ada. Lepas tu dia tak gerak lah. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Sarawak, seorang warga negara Korea, Pak Sung Kok, 44 tahun, yang dipercayai jatuh dari tongkang di tapak pembinaan Jambatan Sungai Kampung Baru Kota Semarahan petang semalam ditemukan pada pukul 11.29 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan, Hashim Ramlan, ketika dihubungi memberitahu mayat mangsa dijumpai 800 meter dari lokasi kejadian oleh penduduk kampung yang turut membantu operasi menyelamat. Mangsa merupakan pekerja di tapak pembinaan tersebut disahkan mati lemas akibat terjatuh dari tongkang semasa melakukan kerja pembinaan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk siasatan lanjut. Sementara itu, warga emas lelaki yang hilang di kawasan kebun di Kampung Sebako di Lundu sejak semalam ditemukan mati awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, mayat mangsa Lahong Akon, 77 tahun, dijumpai pasukan mencari dan menyelamat di kawasan sungai berhampiran kampung itu pada jarak 2 km dari rumahnya pada pukul 8.40 pagi. Baiklah, kita terus ke Kota Kinabalu untuk laporan lintas langsung bersama Emran Azmi Rosli di sana. Silakan Emran. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat.
Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah zon keselamatan Timur Sabah (EZON) yang berakhir hari ini dilanjutkan sehingga 3 Mac depan. Perintah berkurung itu meliputi daerah Tawau, Semporna, Kunak Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din dalam satu kenyataan berkata perintah berkurung diteruskan bagi memastikan kawasan perairan Sabah tidak diceroboh pengganas yang boleh mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan serta pelancong luar di Pulau Peranginan. Ia juga bagi menjamin keselamatan pengguna perairan serta mereka yang tinggal di kawasan daratan S-Zone. Menurut Datuk Ramli, berdasarkan maklumat kumpulan Abu Sayyaf dan mereka yang menjalankan kegiatan menculik untuk wang tebusan dari Selatan Filipina masih cuba menceroboh bagi melakukan penculikan dan jenayah rentas sempadan. Sehubungan itu, perintah berkurung tersebut akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta memberi keyakinan kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran kapal anggota keselamatan. Tambah Datuk Ramli, kuasa diberikan kepada semua ketua polis daerah di daerah S-Zone untuk mengeluarkan permit kepada pemohon yang memenuhi syarat bagi tujuan aktiviti perikanan atau laluan di kawasan perintah berkurung yang mendesak. Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah bakal melancarkan Youth Entrepreneur Sabah Scheme YES atau Skim Usahawan Belia Sabah Mac depan. Skim berkenaan dilihat berupaya menggalakkan penglibatan lebih ramai belia dalam bidang keusahawanan di negeri ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata skim YES merupakan perkhidmatan kredit mikro berbentuk geran pinjaman one-off sebanyak RM2,000 untuk individu dan berkumpulan RM5,000 untuk belia yang ingin memulakan perniagaan. Kajian indeks terhadap pelibatan belia dalam keusahawanan di negeri ini telah menunjukkan ia berada pada tahap rendah dan ini telah mendorong kerajaan mewujudkan skim tersebut bagi memudahkan belia mendapatkan modal perniagaan lebih mudah berikutan kesukaran mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan sedia ada. Hasil daripada kajian indeks belia Sabah yang mendapati bahawa antara domen yang memerlukan perhatian adalah kesejahteraan sosial kehidupan anak-anak muda di Sabah. Antara salah satu indikatornya adalah keusahawanan yang mana kita dapati ianya masih amat rendah di negeri Sabah. Menurutnya, kerajaan negeri sentiasa komited dalam melahirkan modal insan yang berupaya membantu pembangunan negara. Ini terbukti dengan peruntukan khas RM10 juta dalam bajet 2017 bagi pelaksanaan pelbagai program melibatkan generasi muda. Datuk Taufik menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Penyerahan Bantuan Geran Majlis Belia Sabah MBS di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, ketika berucap dalam majlis berkenaan, beliau mengingatkan MBS dan persatuan-persatuan di bawahnya agar memanfaatkan peruntukan yang disalurkan untuk menjalankan program yang berimpak positif terhadap golongan sasar secara meluas. MBS termasuk 14 persatuan di bawahnya menerima geran peruntukan tahunan bernilai RM2,459,000 keseluruhan bagi tahun 2017. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan meningkatkan operasi dan pemantauan termasuk di agensi dan jabatan kerajaan di negeri ini dalam usaha memerangi gejala rasuah. Pengarah SPRM Negeri Sabah Datuk Sazali Salbi berkata, lebih banyak program pencegahan rasuah juga akan diadakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terutamanya dalam menghindari rasuah serta menyalurkan maklumat berkaitan salah laku kepada SPRM. Kami akan melaksanakan satu aktiviti berkunjung ke mana-mana tempat yang menjadi public interest dan di sana kami berinteraksi dengan masyarakat menanyakan anything berhubung dengan apa-apa yang dihadapi oleh mereka dalam konteks rasuah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai pelantikan Datuk Sazali sebagai pengarah SPRM Negeri Sabah yang baharu berkuat kuasa 1 Februari lalu. Sebelum ini, Datuk Sazali memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Siasatan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Sabah menyasarkan kutipan hasil cukai berjumlah RM4 bilion tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding RM3.4 bilion tahun sebelumnya.
Ketua Pengarah LHDN Negeri Sabah Datuk Sabin Samita yakin sasaran itu mampu dicapai dengan menguatkuasakan operasi audit secara menyeluruh bagi memastikan syarikat atau individu tidak melarikan diri daripada membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan. Kita juga mengadakan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan seperti tindakan audit, tindakan penyiasatan, dan kita juga menahan pembayar cukai individu ataupun pengarah syarikat yang mana mereka gagal membayar cukai mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Datuk Sabin ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai pelantikan beliau sebagai Ketua Pengarah LHDN Negeri Sabah yang baharu berkuat kuasa Disember tahun lalu. Sebelum ini, beliau menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di Ibu Pejabat LHDN Kuala Lumpur. Dalam masa sama, kunjungan juga bertujuan memaklumkan mengenai peranan dan aktiviti yang sedang dan akan dilaksanakan LHDN Negeri Sabah secara menyeluruh. Baik, saudara, sekian dulu bahan berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Imran, terima kasih. Saudara, masalah hakisan di pantai Mengabang Teliput Kuala Nerus yang menjejaskan nelayan mendapat perhatian kerajaan negeri antara bahan berita dari Terengganu hari ini. Untuk perincian penuh, kita berlintas langsung bersama rakan penyampai Nur Aini Sulong di sana. Silakan Aini. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Susulan masalah hakisan di pantai Mengabang Teliput Kuala Nerus yang turut menjejaskan punca pendapatan nelayan. Bagi membantu nelayan berdepan masalah tersebut, peruntukan RM500,000 diluluskan untuk membina beberapa buah mini lagun atau kawasan air masin yang terpisah dari laut di kawasan tersebut. Wartawan Nur Yusof ada laporannya. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman mengumumkan berita gembira itu selepas turun padang meninjau kawasan ancaman hakisan yang melanda pantai Mengabang Teliput. Ujar beliau pihaknya tidak mahu projek kekal pembinaan dinding pantai yang bakal dibina di kawasan itu mendatangkan masalah sehingga nelayan terpaksa mencari lagun yang lebih jauh dari penempatan mereka. Kalau kita buat development semua sekali, maka akan menutup semua sekali kawasan ini, jadi mengakibatkan masalah kepada nelayan-nelayan untuk dia orang nak cari makan. Jadi kerana itu saya dah minta JPS mengenal pasti di mana tempat yang paling sesuai. Akibat hakisan yang berlaku, banyak aset milik Persatuan Nelayan bernilai ratusan ribu ringgit roboh dan hanyut ke laut. Ramalan dia 3 hari je, tapi ramalan orang ke laut dia kalau ramalan 3 hari memang 1 minggu punya. Sistem ni dia kena tambah lama situ 1 minggu ni kira tak ada acuan beres angin. Kalau tambah memang berlaku memang ni. Memang putus keadaan jalan ni rasa memang tak boleh guna lah. Tak boleh guna jalan ni. Saya ramalan saya memang gitu lah. Itu lah. Kalau tambah selamat. Memang pelik dah. Mana tahun ni memang sekejap. Dia mari mari semua. Mana sekat lah tu ni. Sana pula kena. Habis bira. Kalau tambung bira ni, sana pula. Tak habis-habis ni? Habis-habis. Tapi mengikut orang kampung, disuruh tambung batu sekat batu laut, habis cerita lah. Buat pula laut? Pula laut, macam batu rakit. Sekat ombok. Ini bukan ombok Johor pula. Mana ni ombok Terengganu? Dia lain. Hakisan yang berlaku turut menimbulkan kebimbangan peniaga di kawasan sekitar memandangkan kesan hakisan semakin hampir dengan premis perniagaan mereka. Kalau boleh buat waktu ni, dah saya meniaga ni bimbang juga dah. Takut mari di air ni lah. Langgar kedai ke apa. Ramai pekerja. Jadi menanggung lah dia. Termasuk saya lah. Walau bagaimanapun, pihak JKR terus memantau keadaan jalan ini untuk memastikan keselamatan penduduk. Dan kita juga harapkan penduduk, khususnya di kawasan Mengabang Teliput ni, bersiap sedia terutama bila keadaan cuaca yang tidak menentu berlaku di kawasan mereka. Bersama juru kamera Samsul Bahri, Nur Yusof, RTM. Penduduk di sekitar Kuala Berang Hulu Terengganu dan Gua Musang Kelantan Selatan
meminta pihak berkuasa menyegerakan pembukaan Jalan Kuala Berang Aring Gua Musang. Laluan ditutup kepada semua lalu lintas sejak 22 Januari lalu ekoran tanah runtuh akibat hujan lebat di Seksyen 52 berhampiran Kampung Kuala Jeneris dekat Kenyir. Penutupan jalan yang bukan sahaja menghubungkan Kuala Berang ke Gua Musang malah ke negeri-negeri utara Semenanjung menimbulkan kesulitan kepada pengguna. Mereka terpaksa menggunakan laluan yang lebih jauh iaitu Jertih Macang Kuala Krai sebelum tiba di Gua Musang. Bagi penduduk setempat, perjalanan ke Gua Musang atau Kuala Krai kebiasaannya hanya mengambil masa antara sejam. Kini memakan masa 5 jam. Sementara itu, penutupan laluan Jalan Kuala Berang Aring yang merupakan pilihan penduduk di Hulu Terengganu untuk ke Kuala Lipis atau ke Cameron Highlands itu turut menjejaskan pendapatan peniaga di sepanjang laluan berkenaan. Mana sejak jalan putus ni memang menurun. Sibuk benar. Masa tu memang sibuk lah. Kalau selama ni kita bergantung hari cuti je. Tapi sejak akhir ni hari biasa pun memang sejak jalan putus ni memang bergantung orang kerja sini je lah. Kerja tempatan. Gitu lah. Ini memang orang kampung. Setakat kampung yang dekat lah. Keseluruhan daripada Terengganu kalau mana ke Kelantan, Pahang ke. Nak menuju ke Cameron Highlands memang ambil shortcut. Jalan ni yang paling dekat sekali. Kalau ikut Kelantan lagi jauh. Beratus kilo beza je. Jalan maju kot lah. Kira Alhamdulillah lah boleh tahan lah jalan ni maju. Jadi merayulah supaya kita merayulah kepada pihak yang berkenaan. Kita mengatasilah benda ni cara mana pun. Kita pohon kerjasama daripada kedua negeri supaya dapat segerakan menyiapkan kerja-kerja tanah runtuh jalan ke laluan Kuala Berang ke Aring bagi kemudahan pengguna lah. Pertama sekali laluan ini menjadi laluan utama dah daripada Gua Musang ke Kuala Terengganu. So kita berharap minta segerakan sikitlah, cepatkan sikit usaha-usaha mempersiapkan kerja-kerja ni. Kru RTM berjaya mendapatkan maklum balas daripada Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri, Insinyur Abdul Hamid Mat Daud berhubung masalah tersebut. Beliau memberi jaminan laluan Kuala Berang Aring yang dikenali PT185 itu akan dibuka dalam tempoh terdekat menerusi pembinaan jalan lencungan sementara sepanjang hampir 200 meter membabitkan peruntukan RM1 juta. Kita buat 7 meter juga. 7 meter. Dan boleh jadi dua hala. Cawangan Cerun JKR kini sedang melakukan kajian terperinci untuk pembinaan jalan kekal di kawasan runtuhan berkenaan. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Terengganu. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Terima kasih Nur Aini. Baiklah saudara, fokus berita dari Johor hari ini antara lain menyentuh mengenai pembangunan hub belia antarabangsa di Johor Bahru. Untuk itu kita bersama Anas Makno di sana. Silakan Anas. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Projek hub belia antarabangsa Johor yang dibangunkan di Hutan Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bakal siap sepenuhnya tahun hadapan. Sementara salah satu komponen melibatkan galeri dan pusat maklumat telah pun siap sepenuhnya dan beroperasi sejak September tahun lalu. Menurut Ketua Jabatan Pembangunan Sosial IRDA, Suhaili Abdul Hamid, projek yang bermula sejak tahun 2015 itu membabitkan peruntukan sejumlah RM14 juta untuk dibangunkan. Ia melibatkan pembinaan 9 komponen, membabitkan pelbagai aktiviti di tanah seluas 15 ekar seliaan pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA. Masa akan datang juga kita ada beberapa komponen lain dekat sini yang merupakan aktiviti yang disukai oleh belia. Contohnya aktiviti ekstrim. Kita akan ada ekstrim park seperti wall climbing, skateboard plaza, jogging trail, bicycle trail dan sebagainya lah yang mana digemari oleh belia sendiri. Belia dijadikan arkitek dan penyumbang idea dalam proses pembangunan hub berkenaan. Seterusnya mengurus dan menganjurkan pelbagai program. Dan hub
boleh tarik youth yang ada around Johor untuk sharing, jadi platform, jadi tempat gathering untuk youth yang ada around Johor. Secara keseluruhannya, antara kami bertiga semua pernah pergi banyak program yang berada di sini. Contohnya macam program bengkel kayu, pertukangan, bengkel entrepreneur dan bengkel attend bahasa BI, kelas bahasa BI. Wujudan hub yang turut merangkumi pusat informasi dan aktiviti sukan lasak itu selaras dengan usaha menjadikan Iskandar Malaysia sebagai metropolis yang tidak hanya memberi perhatian kepada pembangunan fizikal, sebaliknya turut membabitkan pembangunan sumber manusia. Hub pertama seumpamanya di Malaysia itu akan diperluaskan ke kawasan lain di Johor. Sebanyak 3 buah pasar tani kekal bakal dibina di Johor tahun ini. Ia melibatkan pembinaan Pasar Tani Kekal Endau Mersing, Permas Jaya Johor Bahru dan Pasar Tani Kekal Jalan Datin Halimah Johor Bahru melibatkan kos RM7 juta. Menurut pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri, Zainal Abidin Yang Razali, pembinaan ketiga-tiga pasar tani kekal berkenaan mampu menempatkan lebih 300 usahawan. Di negeri Johor yang telah beroperasi adalah 2, iaitu di Bukit Gambir dan juga di Mersing, pasar komuniti rakyat di Mersing, 2, di mana satu dalam pembinaan, satu lagi akan mulakan pembinaan minggu hadapan dan satu lagi dalam proses award tender. Farma dalam pada itu turut mengadakan pelbagai aktiviti bagi mempromosikan pasar tani kekal. Antaranya membuat promosi jualan turun harga dan karnival My Best Buy. Bagi tujuan memberi pendedahan kepada peserta pasar berkenaan, khusus keusahawanan turut dianjurkan. Menyuburkan semangat sukarelawan hingga ke peringkat akar umbi. Itulah sasaran unit Sukarelawan Darul Takzim SDT dalam memastikan semangat kesukarelawan menjadi satu budaya bagi setiap lapisan masyarakat, khususnya golongan belia. Menurut penyelaras SDT, Tun Naim Satiman, antara inisiatif yang dilaksanakan adalah mengembangkan peranan sukarelawan di peringkat institusi pengajian tinggi IPT. Penubuhan rakan sukarelawan di setiap IPT terpilih merupakan antara pendekatan yang dilaksanakan bagi memastikan pelajar terdedah dengan aktiviti berkonsepkan sukarelawan. Justru itu kita menubuhkan rakan sukarelawan IPT yang mana mereka ini pelajar-pelajar IPT yang mempunyai talent, memang ada talent, memang ada perwatakan untuk memimpin. Kita jadikan dia rakan sukarelawan sebagai menyampaikan agenda kerajaan dan juga aktiviti serta program-program kesukarelaan. Sehingga kini lebih 8,000 pelajar IPT di Johor terlibat dalam aktiviti kesukarelawan di bawah SDT. Selain memberi khidmat sukarelawan kepada yang memerlukan, pelajar turut memainkan peranan menyampaikan agenda kerajaan, khususnya usaha dan aktiviti memperkasakan belia. Sukarelawan ni sangat bagus lah bagi untuk pemuda-pemuda yang ada dekat kawasan sekitar Johor. Dalam kita banyak aktiviti yang dapat kita buat. Contohnya kita dapat pergi ke bantu orang-orang tua. Kita membantu orang dalam kesusahan. Pandangan saya lah kan, sukarelawan ni sangat bagus lah untuk kita dapat membantu orang apa semua kan. Kita dapat mengeratkan silaturahim untuk bergotong royong dengan ramai-ramai dengan masyarakat semua. Sekian saja paparan berita dari Johor. Kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Terima kasih Anas. Baiklah saudara, seterusnya kita ke Map Malaysia untuk mengetahui laporan cuaca bersama Siti Aiza Salmani di sana. Silakan Aiza. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Tiupan angin masih lagi kencang di kawasan perairan Laut Cina Selatan dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km sejam dan ketinggian ombak sehingga 5.5 meter dengan tiupan angin timur laut yang bertiup kencang. Oleh itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua di kawasan perairan Kondo, Reef North dan juga layang-layang masih lagi berterusan sehingga hari Jumaat ini 17 Februari.
Amaran Laut kategori pertama juga masih berkuat kuasa dalam tempoh yang sama di kawasan perairan pantai timur Semenanjung, perairan negeri Sarawak, perairan Sabah dan juga di kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan di kawasan perairan ini berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil, sukan rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan. Sementara itu, cerapan imej gempa radar menunjukkan pada ketika ini hujan sedang berlaku terutamanya di kawasan pantai timur Semenanjung. Khususnya di sekitar daerah Dungun dan Kemaman di negeri Terengganu, di sekitar daerah Kuantan, Pekan, Rompin dan juga Bera di negeri Pahang, juga di sekitar daerah Segamat dan Keluang di negeri Johor. Hujan yang sedang berlaku ini dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Sementara itu, di negeri Sabah, keadaan cuaca pada ketika ini amnya cerah di kebanyakan bahagian. Kecuali hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di sekitar bahagian Sandakan. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, keadaan cuaca pada petang ini diperhatikan tidak hujan. Di negeri Sarawak, keadaan cuaca agak lembap dengan hujan diperhatikan di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak. Dari bahagian Kuching sehinggalah ke bahagian Bintulu dan juga di sekitar bahagian Kapit. Hujan yang sedang berlaku di negeri Sarawak ini akan berlarutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, kita tinjau keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Dengan itu, sekian laporan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Baiklah saudara, laporan cuaca menutup N5 hari ini. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam hormat.